Cikgu, cek saya punya. Saya bukan cek, kata masuk tak saya punya ni. Jadi cikgu cakap okey lah. Kita share. Siapa Kak Insan yang semangat itu? Sekejap, kenapa tak buka ni? Kita share content. Oh, dia tak keluar ni. Tak apa. Cikgu share overall lah. Okay. You guys boleh nampak? Boleh. Boleh. Nampak. Okay, good. Okay, so sekarang ni soalan ni basically kita dah pergi hari tu masa cikgu ajar awak satu persatu macam mana nak buka daripada BCP. Apa itu BCP? Buku catatan pertama. Buku catatan pertama ada berapa cikgu ajar? Ada tiga. 5. Uish, banyak sangat tu. Itu pecahan yang kecil. Dia punya asas dia ada 3. Journal, buku tunai dan juga buku tunai runcit. Dalam journal tu terbahagi lagi. Journal am, journal khas. Dalam journal am, kita rekodkan semua urus niaga yang tak boleh kita rekod dalam buku lain. Contohnya catatan pembukaan. Okay. So next adalah kita tengok kepada journal khas. Journal khas baru kita pecah banyak. Ada belian, pulangan belian, journal jualan, journal pulangan jualan. So kita tengok kat sini, jadi kita kena buka setiap satu. Okay. So dalam banyak-banyak ni, apa yang akaun yang tak perlu awak buka kelas? Anyone? Akaun bank dengan tunai. Sebab apa? Kita dah ada buku tunai. Yang lain tu kita kena buka. Okay. So dia kata kat sini soalan dia, anda dikehendaki memindahkan catatan ke dalam ledger. So kita tengok ledger yang pertama, butirannya dalam buku journal am ni adalah bank. So bank tak perlu buka. Tapi kita pastikan amount dia sama tak? Dalam kolom bank ni awak boleh nampak. Besarkan terus. Awak boleh nampak kat sini kolom bank 27,000. Betul lah seperti mana dalam soalan ni dia catatkan yang tepat sekali. Kemudian kita ada tunai 2,500. So jadi kita refer balik kat sini 2,500. Nampak ya? Okey, itu akaun. Maksudnya bank dengan tunai ni tepat sekali dia dah terus masukkan catatannya. So jadi soalan minta kita buka journal. So journal yang pertama kita akan tengok kat sini adalah akaun lengkapan. Okay, kita pergi kepada jawapan kawan awak ni. Lengkapan. Mari kita cari. Okey, lengkapan. Betul ke butirannya? Kelas? Lengkapan adalah aset bukan semasa. Betul. So, bila aset sebelah debit bertambah, sebelah kredit berkurang. So, jadi kita tengok kat sini, soalan dia kata apa? Dia kata dia ambil daripada ni dan menjual. Okey, kalau tengok dekat sini, dia kata dekat sini, maklumat diambil daripada perniagaan Lokman menjual alatan pejabat. Berikut adalah aset pada 31 hari bulan. Okey, so maknanya kat sini dia bukan memulakan perniagaan, betul tak? Perniagaan Lokman dah menjalankan perniagaan, betul? Kelas? Betul. Okey, jadi sebab itulah butiran yang ditulis oleh rakan anda di sini ialah dia tulis baki awal pada Oktober, betul. Kemudian, bila kita tahu ini adalah akaun aset. So akaun aset ni adalah akaun apa kelas? Akaun nominal ke akaun nyata? Cikgu ajar hari tu? Akaun? Ini akaun aset. Yes, akaun nyata. Pandai. Siapa yang bersuara tu? Saya. Siapa saya tu? Nama? Fadli. Okey. So jadi bila akaun nyata kita akan tutup dengan baki HB. Dan akaun nyata kita akan rekodkan dalam PKK. Okey. Nampak? So betul lah ni. Dia tutup dengan baki HB dan dia hantar kepada bawah. Okey.
Lagi tepat sebenarnya kat bawah ni kita ada tulisan yang mana kita menunjukkan jumlah garis jumlah. Okey, nampak kelas? Okey, ni akaun yang pertama. So kita tengok ada soalan untuk akaun lengkapan kelas? Tak ada. Okey, bila Faham. disebabkan tak ada orang tanya soalan, cikgu tanya. Bila masa akaun lengkapan ni akan berkurang kelas? Cikgu ingat nama Akil. Ada Akil? Pelajar baru kita? Akil? Akil tak ada ke? Okey, so jawapan dia adalah kalau aset berkurang, kalau berlaku pelupusan ataupun kita jual. Kita jualan ABS. So kita punya lengkapan akan boleh berkurang. Nampak kelas? Nampak. Nampak. Okay. So ini sekiranya kita punya aset akan direkodkan di sebelah kredit lah. Okay. Nampak Okay, next kita pergi balik kepada kita punya BCP. Okay, BCP. So next tunai dah tak perlu. Next kita buka akaun belum terima. Fahmi. Okay. Kalau awak perasan dalam jurnal ni macam mana dia susun? Dia susun semua yang aset dulu. Ataupun butiran yang sebelah debit dulu. Yang Awak debit jangan dulu. samakan. Betul. Yang debit dulu. So aset adalah akaun belum terima. So ini akaun kedua yang kita akan buka. Jadi kita cari. Cari jawapan kawan awak ni akaun Fahmi. Okey, akaun Fahmi kat sini. Sama, setiap kali cikgu buat akaun, cikgu akan bagi tahu ini apa, sebelah debit akan menurun. Okey. So, akaun belum terima adalah aset semasa. Dia adalah akaun nyata ke nominal? Nyata. Nyata, pandai. So, bila akaun nyata, kita akan tutup dengan baki. So, kita tengok dulu soalan ni. Jadi, benda yang pertama tadi pada dalam journal tadi, kita bawa masuk baki-baki dia dulu. Kita tuliskan baki. Betul, sebelah debit di sini. Sebab apa? Dia adalah aset, baki aset. So, next. Bila melibatkan akaun belum terima ni, kita kena tengok lagi butiran yang lain yang melibatkan nama Fahmi. So kita cari nama Fahmi. Ada tak lagi dalam jurnal Fahmi? Kelas? Tak ada. Kan? Tak ada. So jadi next kita pergi belian. Belian mestilah tak ada. So sebab apa? Kita jual dengan Fahmi kan? Jadi kita tengok kat sini. Ada tak nama Fahmi dalam jurnal jualan? Kelas? Tak ada. So bila tak ada, kita pergi kepada buku tunai. Dalam buku tunai. Ada. So, Fahmi dia duduk sebelah debit ni. Dia duduk sebelah debit ni bermakna ini adalah kawasan apa? Penerimaan. Okey. Sebelah kredit kawasan apa kelas? Pembayaran. Yes. Pembayaran. Okey. Ini bermaksud Fahmi bayar dekat kita ke Fahmi terima kat kita? Apa ayat cikgu ni? Kita terima daripada Fahmi. Kita terima dari Fahmi. Yes, dekat sini menunjukkan Fahmi ni ABT dia bayar dekat kita. So dia bayar RM Bank sebelah sini dan juga kita berikan diskaun kepada dia. So kedua-dua ni kita kena rekodkan dalam akaun Fahmi. So dekat sini kita butiran Fahmi berada di sebelah debit. Jadi dalam akaun Fahmi kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, nampak ni? Butirannya bank dan lagi satu di sini diskaun diberi. Betul. Jadi hutang Fahmi dengan kita ada lagi tak? Tak ada. Dah tak ada sebab kita dah bagi diskaun dekat dia. Okey, betul. Okey. Ada soalan untuk akaun belum terima Fahmi? Okey, cikgu assume tak ada orang bagi respon, maknanya dia fahamlah. Satu kelas faham. Okey, next kita pergi akaun kedua. Akaun kedua kat sini
Akaun ketiga adalah akaun belum bayar. Belum bayar maksudnya liability. So kita cari pemborong alatan pejabat Alia untuk masukkan baki yang pertama. So sini. So ini adalah liability semasa. So meningkat di sebelah kredit. Berkurang di sebelah debit. So betul. Dia telah transfer nilai daripada journal arm. Okey, kemudian kita tengok dekat dalam butiran BCP yang lain ada tak nama Alia. Kalau Alia ni maksudnya kita belilah sebab dia akaun belum bayar. So dalam jurnal belian tiada nama Alia, dalam jurnal pulangan belian pun tak ada. Jadi kita tengok dekat dalam buku tunai. Ada tak nama pemborong? Ada kan? Ada. So jadi inilah yang kita kena rekodkan. So bermakna ni dia butiran di sebelah kredit. Bermakna kita buat pembayaran kepada pemborong alatan pejabat Alia. So dekat sini kredit. Jadi dalam akaun pemborong alatan pejabat Alia sebelah debit ke kredit kelas? Debit. Yes, sebelah debit. Kena ingat, main badminton kena ada dua pasang, sebelah debit dan kredit. So jadi kita rekodkan sebelah kredit di sini. Debit di sini. Okey, nampak? Sebab apa? Dia bayar dekat kita jadi hutang dia berkurang. Liability semasa adalah akaun nyata. Bila akaun nyata kena tutup guna baki. So betul, dia tutup guna baki HB. Kemudian dia hantar ke bawah. Okey, nampak tu? Okey, tepat sekali jawab. Nampak. Okey, yang ini nombor 3. So, kita pergi next account. Nombor 3, kita pergi next account. Nombor 5 pula. Akaun modal. Nombor 5. Okey, modal dalam journal arm. Selain daripada tu, mungkin dia akan berada di mana? Kalau modal ni. Journal? Ada lagi journal yang kita letakkan ke? Ke buku tunai? Ke buku tunai runcit? So, jawapan seterusnya adalah kalau berlaku apa-apa adjustment, mungkin berlaku di buku tunai yang melibatkan butiran modal. Contoh, awak membawa masuk modal tunai sebanyak berapa? Awak membawa masuk duit tambahan sebanyak berapa ke dalam bank? Contoh dia macam tu. Okey, so kita pergi kepada akaun modal. Akaun modal dekat sini dia buat. Akaun modal, akaun nombor 4, betul tak? Betul. Okey. So, akaun modal adalah equity pemilik. Jadi, sebelah liability akan sebelah liability pula dah. Sebelah kredit akan meningkat, sebelah debit akan mengurangkannya. Okey, so jadi tadi daripada journal arm, dia adalah meneruskan perniagaan, jadi dia adalah baki. So, akaun equity pemilik. Short form dia, ALIP ni adalah akaun nyata. Okey. So, semua ni akan rekodkan dalam PKK. So, bila PKK, jadi dia akan tutup dengan baki HB. Nampak kelas? Nampak. Okey. Okey, betul. Dia bawa turun bawah. Okey, tepat sekali. So, next kita pergi kepada butiran yang seterusnya. Nombor 6 iaitu alatan pejabat. Alatan pejabat adalah aset sebab tu dia duduk kat sini. And then dia kata ambil barang niaga untuk kegunaan pejabat. Sebab kita apa? Kita jual alatan pejabat. Lokman ni, perniagaan Lokman. Therefore, dia ambil alatan pejabat. Jadi kita mengurangkan inventory. Inventory along the year kita panggil belian. Okay, that's why dia kreditkan akaun belian. So kita pergi akaun pejabat. Alatan pejabat. Alatan pejabat. Alatan pejabat. Mana dia letak? Okay, di sini nombor 6. So nombor 6. Alatan pejabat dia adalah aset bukan semasa. Aset bukan semasa meningkat sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Dia
Dia, okey, kat sini dia lain pula. Tadi baki-baki tapi next dia adalah 10 Oktober kita ambil barang niaga. Kita ambil barang niaga, so catatan beregu dia dengan akaun belian. So that's why lah butiran yang ditulis oleh rakan awak ni, dia tulis belian. Okey, betul. Sebelah debit sebab apa dia ambil barang niaga untuk jadi alatan. Kemudian kita punya ABS adalah merupakan akaun nyata. Jadi bila akaun nyata kita tutup dengan baki HB ini. Okey. Cikgu laju ke kelas? Tak, okey. Okey je, boleh follow. Okey. So next kita pergi kepada akaun yang seterusnya. Nombor 6 dah. Akaun nombor 6. Next kita pergi belian iaitu nombor 7. Okey. So kita rekodkan dulu butirannya di sini pada 10 hari bulan. So akaun belian. Akaun belian. Okey, ni nombor 7. Akaun yang ke-7. Belian ni akaun apa kelas? Kategori apa? Dia belanja ke, dia aset ke, dia hasil ke apa kelas? Belanja. Yes, Belanja. dia belanja. So bila belanja, debit meningkat, kredit berkurang. So tadi kita dah ambil barang niaga untuk perniagaan kita, untuk jadikan alatan kedai kita, alatan pejabat kita. Jadi kita punya belian akan berkurang. Lagi satu tadi dalam akaun alatan pejabat kita dah rekodkan di sebelah debit, maka di sini kita akan rekodkan di sebelah kredit. Okay. So next class kita kena tahu bahawasanya akaun belian kita ni ada efek lagi. Sebab apa? Kita ada jurnal belian. Okay, bila ada jurnal belian, maka kat sini ada butiran akaun belian yang mana pada 31 Oktober kita buat belian secara kredit sebanyak 59,000. So bila jurnal ni, ingat balik ini adalah kredit. Belian secara kredit. Belian secara tunai dekat mana kelas? Buku tunai. Buku tunai. Yes, berada di buku tunai. So nampak kat sini? Pada 4 Oktober kita ada buat belian secara tunai. 4,700 ni. Okey, cuba tengok tarikh. Okey, sebab apa? Ledger ni kita susun aktiviti, bukan susun aktiviti. Kita susun dia punya urus niaga mengikut tarikh. So sekarang ni kita belian tunai kita 4 hari bulan. Akaun daripada jurnal belian kita 31. Siapa dulu? Belian tunai dulu ke belian kredit dulu kelas? Belian tunai. Yes, belian tunai dulu. So kita tengok balik akaun dia. Betul. Dia susun, masukkan sebanyak ni daripada buku tunai 750. Kemudian daripada kita punya jurnal belian, masukkan ini. Cuma ini tak berapa tepat tulis macam ni. Tak nak, nanti tak dapat markah. Jadi awak kena tulis akaun belum apa? Bayar. Yes, kena tulis akaun belum bayar. Tak nak tulis macam ni. Okay? Tak nak, ni tak nak. Okay, short form tak nak. So cikgu tak bagi marks kat situ. So lagi satu, untuk this purpose kita akan transfer semua akaun-akaun yang kita buat ni ke dalam proses perakaunan yang seterusnya. Kita mula dengan kita mula dengan dokumen sumber. Lepas tu buku catatan pertama. And then kita pergi kepada ledger. Lepas daripada ledger kita pergi mana kelas? Kitaran perakaunan. Imbangan duga. Yes, imbangan duga. Apa maksud imbangan duga? Daripada chapter 1 kita belajar tu. Baki-baki account. So that's why dekat sini akaun belian kita tutup dengan baki HB. Nampak? Ni kawan awak tulis baki HB kat sini. 6,650. Okay. So kita tulis baki HB, bawa turun ke bawah. Actually kalau belanja cikgu ajar dia adalah apa kelas? Dia adalah akaun
nominal. So akaun nominal akan masuk dalam Apur, betul tak? Kelas? Ke cikgu lag? Betul, Kelas? betul. Okey. Cikgu takut cikgu lag je. Sebab internet dekat rumah mak cikgu tak strong. Okay. So tapi untuk this purpose, sebab kita lepas ni kita akan masuk chapter imbangan duga. Jadi kita akan gunakan dia sebagai baki. Kita tutup semua akaun menggunakan baki. Kalau tak kita akan tutup terus kat sini. Kita akan letak dia sebagai apa? Kita akan letak akaun perdagangan. Sebab apa? Belian kita rekodkan dalam akaun perdagangan sebelum kita kira untung kasar. Okay. Boleh kelas? Boleh. Okay, good. Dia either one. Tapi untuk this purpose, this question, you guys hanya tutup dengan akaun baki HB. Okay. Ada soalan untuk akaun belian? Kalau tak ada, kita move. Ada cikgu nak tanya cikgu. Yes. Apa dia? Kan jurnal belian tu kan ada nama-nama orang kat situ kan? Ya. Kita kena ke buka akaun untuk diorang macam akaun belum bayar niaga tu. Kena buka. Kena buka satu-satu. Okay. So, bolehlah kita pergi seterusnya. Okay, next kita ada nama Kilang Panasonic. Okay, jadi kita kena buka nama akaun dia. Sekejap tu 7. So, sekejap kita pergi ke atas dulu. Next adalah kita buat akaun charge dikenakan angkutan. So 7 ni akaun ke-8. Angkutan ni angkutan apa kelas? Kalau dia kita di charge oleh akaun belum bayar. Belanja. Ya, dia adalah belanja. Dia angkutan masuk ke angkutan keluar? Masuk. Yes, Masuk. betul. Masuk sebab kita bayar daripada dia. So kita cari akaun angkutan kejap. Angkutan. Okay. So kat sini kita tulis angkutan masuk. So yang ni nombor 8 lah. Okay, angkutan masuk adalah belanja. Jadi bila belanja berdampak di sebelah debit. Anything berkurang sebelah kredit. So kita tengok dekat sini. Betul dah yang ini dia tulis kat bawah ni. Tetapi yang salah kat mana kelas? Bagi tahu cikgu. Kat mana salah? Dekat ABB. Yes, betul. Dekat ABB ni. Tak nak. Okay, no short form. Okay. So butirannya betul. Kemudian sama juga explanation cikgu. Angkutan masuk adalah belanja, akaun nominal. Dan sepatutnya kalau kita nak tutup terus, kalau akaun penutupan, kita ada belajar catatan penutupan kan. Kita akan transfer all of this masuk dalam akaun perdagangan. Okay. So dia pergi transfer kat sini in purpose of after this kita akan buat imbangan duga. Okay, next. Kita tengok butirannya yang nombor 8, 9. Okay, butiran seterusnya 9. Ada dekat sini nama dia akaun belum bayar Kilang Panasonic. So nombor 9 akaun dia. Ni tadi. Nombor 9. Okay, good. So inilah tadi menjawab kepada soalan kawan awak tadi. Siapa yang bertanya soalan tadi? Fadlin. Okay. So kat sini akaun belum bayar adalah liability. So liability semasa. Okay. Meningkat sebelah kredit dan berkurang di sebelah ini. So tadi first kali kita kena rekodkan berdasarkan tarikh. So jadi tadi kita beli dengan dia akaun belian. Kita boleh tengok kat sini tarikh dia 11 hari bulan. Jadi kita kena refer. Bukannya kita tulis 31 hari bulan tau dekat sini. Sebab urus niaga kita dalam buku catatan pertama ini kita tak bayar dengan dia adalah pada 11 Oktober. So dalam
akaun dia kita tulis 11 Oktober. Okay, betul ni. Kawan awak tulis ni. Okay. Okay, so next adalah tadi kita rekodkan angkutan masuk daripada Journal Arm. So bertambahlah dia chargekan dekat kita. So next adalah kita kena refer lagi dalam BCP kita. Ada tak lagi nama kilang pensinik ni. Kilang pensinik. So kita tengok dekat buku tunai. So ada kita bayar dia tunai ke bank ni. Okey, so sekarang ni kita bayar bank. Kilang 20 hari bulan. So kita refer balik. Tarikh dia 20 hari bulan. Butiran betul tak ni kawan awak tulis tunai ni? Kelas? Salah. Salah. Kita kena tulis butirannya bank. Okey. So masukkan nilai ini dan kita terima diskaun. Betul. Okey. Lepas tu dia tak buat. Dia tak buat mana ni? Okey. So jadinya kita kena tutup akaun ni. Betul tak? Dia tutup akaun ni bermakna total dia adalah macam mana dia tutup ni? 4,000 betul tak kelas? Betul. Betul. So dekat sini dia punya ni 4,000. So should be ni ke bawah lah. Okay, so dia tutup. Okay, nampak Lagi 500 dia belum bayar. Basically kalau nampak kat sini 500 yang tak bayar tu angkutan masuk yang baru dia charge tu. Okay, boleh faham? Ada soalan untuk soalan akaun belum bayar kilang pensinik? Cikgu, angkatan masuk angkutan keluar tu apa cikgu? Saya tak jelas. Okey, so angkutan masuk. Okey, ini perniagaan Lokman. Okey. Okay, dia jual apa? Dia jual barang elektrik, alatan pejabat kan? So dia ada, ini kita panggil dia ABB. Ataupun akaun belum bayar, lagi seorang. Ini ABT. Okey. Dengan ABB, kita beli ke kita jual? Kita beli. Kita beli. So barang siapa hantar? Dia hantar dekat perniagaan Lokman ke? Siapa hantar? ABB hantar dekat perniagaan Lokman ke? Perniagaan Lokman hantar dekat kita? ABB hantar ke perniagaan Lokman. Okey, ABB hantar barang dekat perniagaan kita. Okey. Okey, so nampak kat sini barang ni. Okey, so dia sebab situlah kat sini nama dia angkutan masuk. Kita angkut barang tu masuk dalam perniagaan Lokman. Okey, nampak? So, kalau dengan ABT, kita hantar barang tu kepada dia. Kan? Betul tak? So, ini kita panggil apa? Angkutan Keluar. Sebab apa? Barang niaga kita ni, parcel-parcel kita ni hantar kepada dia. Yang ni pula parcel-parcel dia hantar dekat kita. Okey? Jelas? Apa Jelas, beza Masih angkut? Ibu. Okey, sama-sama. Okey, dua-dua adalah belanja. Sini adalah belanja. Ini adalah belanja. Okey, tetapi dia adalah belanja yang melibatkan bertambahnya kos belian kita. Sebab kita beli Yang ini pula dia adalah belanja. Tapi dia bawa belanja operasi yang kita kira selepas kita apa? Kita tolak selepas kita dapat tahu untung kasar. Okey, nampak kelas?
Tak ada respon? Nampak. Okay, nampak. Good. Okay, next kita pergi patah balik. Tadi nombor 9, so nombor 10. Akaun ke-10 kita kena buka adalah akaun pemborong Sonic ni. Okay, akaun pemborong Sonic. Dekat sini ada lagi pulangan belian. Kemudian ada tak kita bayar dia? Tak ada. So kita pergi kepada akaun dia. Kita buat akaun Sonic. Belum bayar. Dia adalah liability. Meningkat di sebelah kredit. Berkurang di sini. So tadi kita ada buat belian dengan dia pada 21 hari bulan. Betul. And then kita pulangkan balik barang dekat dia. Kita refer kepada jurnal belian. Sebab itulah berkurangnya awak punya akaun belum terima. So kita rekodkan di sebelah sini. So next adalah dia tak tutup akaun ni. Kita kena cari angka pengimbang dulu untuk dapat tahu baki HP 2400. Kemudian ni bawa ke bawah. Okay. Boleh nampak akaun akaun belum bayar pemborong Sonic? Boleh. Okay, good. Okay, tadi 9 yang ni yang ke-10. Yang ke-11 kita refer kepada jurnal yang seterusnya. Jurnal belian, jurnal. Sorry. Yang seterusnya, jurnal pulangan belian iaitu ini 11. Okay, sorry. Dan kat sini. Kat sini. So kita pergi kepada akaun pulangan belian yang disediakan. Ni nombor 11. Akaun pulangan belian ni akaun apa kelas? Akaun kontra. Kontra kepada siapa? Belian. So belian tadi belanja. Mengurangkan belanja mestilah di sebelah. Di sebelah mana kelas? Sebelah kredit. So kredit akan meningkat. Yang ini tak adalah. Okay, so yang ni betul ke? Betul. Betul ke salah ni jawapan dia ni? Salah. Salah. Macam mana nak tulis? Akaun belum bayar. Okay, good. Lepas tu kita tutup akaun ni. Hantar ke bawah. Okay. Lagi satu, akaun ini juga adalah akaun yang kita rekodkan dalam akaun perdagangan. Okay. So, next adalah kita refer kepada akaun jualan. Okay, so jualan pun sama. Sini adalah jualan secara kredit dan kita nak tengok jualan tunai dalam buku tunai. Di sini. Okay. So tengok kat sini 10 hari bulan. So kita record 10 hari bulan ke kita record akaun jualan 31 hari bulan? Mana satu dulu? 10 hari bulan dulu. Yes, 10 hari bulan. So kita refer kepada akaun jualan. Jualan. Akaun yang seterusnya. Okay. Akaun jualan adalah akaun Hasil. hasil. So meningkat di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Okey, ni betul. Okey, kita tengok kat sini jualan tadi, butiran dia sebelah mana? Jualan tadi dekat kolom tunai. So, butiran dekat jualan ni pun kita akan tulis tunai. Pandai. Okey. Next. Betul ke salah ni? Salah. Salah. Kita kena tulis akaun belum terima. Okay. Next, kita tutup dengan baki HB. Kalau tak, akaun hasil adalah akaun apa? Nominal ke akaun nyata kelas? Nominal. Nominal. So, dia adalah merupakan item yang kita rekodkan dalam akaun perdagangan. Okay, next. Kita pergi kepada akaun yang dalam jurnal jualan iaitu Syahmi Deko ni. Okay. So 8 hari bulan. Lepas tu dia ada buat pulangan jualan dengan kita. Okay, nampak ni? Sini.
So next ada tak Syami Deco bayar dekat kita? Jualan? Tak ada. Okay, dalam buku tunai tak ada. So jadi kita hanya ada 2 butiran sahaja dalam Syami Deco. Sekejap, sorry. 13. Syami Deco. Okay, 13. Okay, ni pun sama. Kalau boleh jangan tulis macam ni. Tulis panjang-panjang. Okay, so tadi jualan dia kita rekodkan. Sorry, Syami ni adalah AS. So meningkat di sebelah Debit. berkurang sebelah kredit. Jadi kita rekodkan tunai jualan dia di sini betul 8 hari bulan. Pulangan jualan pun betul. Kemudian kita nak tutup akaun ni betul tak macam ni? Cara nak tutup akaun macam mana? Kena imbangkan dulu. Kita totalkan dulu. 3500. 3500. Barulah kita hantar bawah amount yang kita nak, kita dapatkan angka yang mengimbangi dia. Okey? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okey. So 13 dah selesai. Yang ke-14 kita refer kepada RNZ. RNZ 14. So RNZ, ada tak lagi RNZ nama? Tak ada. So satu catatan sahajalah. So dalam RNZ 14. Sekejap. RNZ ni ABB ke ABT kelas? Dia buat jualan dengan kita. So ni salah ni. Dia adalah akaun belum terima. Akaun belum terima. Yes. So tapi butiran dia betul pula kat sini. So bila yang ni dia adalah aset kan. So berkurang di sebelah sini. Okay, betul. Dia tak buat garis pengimbang. Dia terus transfer kat bawah ni. Okay, so betul lah ni 14. So next. Akaun yang seterusnya. 14. Akaun seterusnya ialah akaun ini. 15. Pulangan jualan. So pulangan jualan. Pulangan jualan adalah akaun kontra. Yang ni akaun keberapa tadi? Cikgu kira? $15. Okay, good. 15. So, ini pun sama. Tak boleh tulis macam ni. Betul. Okay. Nampak ya? Nampak. Okay, good. So, next pula akaun pulangan jualan. Kita refer lagi kat sini. Okay, semua ni dah settle. Nampak tak? Semua awak dah buat. Yang ini. Dan juga semua di journal arm. Settle. So, sekarang ni dalam buku tunai, semua ni kena buka. Okay, jualan yang ini semua kita dah ambil kira kan? Betul tak? So, mana yang kita belum ambil kira adalah kita kena rekodkan. Iaitu, apa benda yang kita boleh ambil kira? Ambilan tunai. Lagi? Gaji, kadar bayaran. Kadar bayaran. So, akaun yang kita kena buat adalah ni 16, 17, 18. Ada lagi tak akaun kena buat lagi? Diskaun. Yes, betul. Kita ada diskaun. Diskaun yang ini 19. Diskaun diberi, diskaun diterima. Yes, 20. Okay. So, kita tengok akaun ambilan. So, ambilan kat sini semua bahagian pembayaran. Kita ambil sesuatu daripada bahagian, dia duduk di sebelah kredit dalam buku tunai. So, ambilan kadar bayaran, ambilan dengan gaji, butirannya tunai. So, kita pergi. Akaun ambilan. Akaun ambilan di sini. So, akaun ambilan, recording dia di sebelah sini. Sebab apa? Dia adalah akaun kontra kepada akaun apa? Kontra kepada apa? Akaun ambilan kelas.
Modal. Equity pemilik. Yes, equity pemilik, modal, betul. So jadi dia akan meningkat di sebelah debit. So betul ni dia tulis tunai, betul. And then dia kena buat garis pengimbang. So dia adalah akaun yang kita rekodkan dalam apa? PKK ke Apple? Uish, tak reply. Kita record kat mana kelas? Ambilan record kat mana? PKK. Ya, PKK. Dekat bahagian mana? Aset semasa? Equity pemilik. Ya, dekat equity pemilik. Tadi pun awak dah sebutkan kontra dia adalah kontra equity pemilik. Next, kita pergi kepada gaji. Mana gaji? Okey, akaun gaji. Akaun gaji adalah belanja. Jadi bertambah di sebelah sini. Kemudian kita rekodkan belanjanya. Ni dia tak tutup akaun ni. Sebab tak ada pelarasan tak apalah, boleh buat macam ni. Tapi kalau tak ada pelarasan nanti susah. Okey. Transfer ke bawah. Betul? Okey. Nampak? Nampak. Okey. Gaji, ambilan, lagi satu apa tadi? Kadar bayaran. Kadar bayaran. Okey, kat bawah ni ha. Kadar bayaran, butiran dia bank. Betul. Okey. So ini belanja. Meningkat di sini. Tutup. Senang tak nak buat ledger kelas? Senang kalau kita tahu debit dan kredit dia. Ya, betul. Hukum debit kredit cikgu dah ajar, betul tak? Betul. So kena tahulah yang tu. Sorry. 16, 17, 18. Ni 16, 17, 18. Diskaun diberi 19. Okey, kalau tengok kat sini, diskaun diberi dekat dalam buku tunai, dia duduk sebelah mana? Debit ke kredit diskaun diberi? Debit. Debit. So, kalau dalam buku tunai untuk diskaun diberi, kita follow je butirannya debit. Lagipun diskaun diberi adalah belanja. So, dia adalah belanja. So, debit bertambah, bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Ini pun puyau. Because belajar bahasa Cina kan? Mandarin kan? Apa kalau tak nak? Cepat. Kalau tak nak bahasa Mandarin apa? Andy. Andy? Kenapa Andy pula korang tak belajar ke? Tadi kita dah sebut. Okay. Kita puyau. Puyau, ya. Puyau lah. Puyau yang ni tau. So kena tulis apa? Akaun. Dalam terima. Yes. Kena rajin. Okay. So next adalah kita kena tutupnya. Okay. So dia transfer kat sini. Betul. Okay. Next akaun. Diskaun diberi. Mana akaun diskaun diberi dia ni? Wah. Tak ada. Oh ya, di bawah ni ha. Okey. Akaun diskaun diterima adalah hasil. So akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. So butirannya 31 hari bulan, betul. Siapa diskaun dibayar ni kita terima? Diskaun dibayar tadi
Diskaun diterima oleh kilang pen sini. Okey. Sekejap. Kita tengok tadi tarikh tadi. Tarikh diskaun. Diskaun 31 hari bulan. Diskaun kita tadi bukan tarikh ni. Diskaun diberi tadi. Fahmi mana Fahmi tadi? Fahmi. 12 hari bulan. So kat sini 12 hari bulan. Kilang Panasonic tadi dapat 20 hari bulan. 20 hari bulan. Okey. Okey, so far jelas semua nak buat macam mana ledger? Boleh dah? So, banyak ke sikit akaun kena buka? Banyak. Banyak. Okey, so far boleh buat tak? Awak semua boleh buat tak? Boleh. 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 Okay. Bagus. Boleh, bagus. Okay, so next kita pergi kepada akaun kawalan. Alamak, tinggal lagi 5 minit lah. So, kita jumpa nanti, boleh? Tinggal lagi 5 minit je nak kelas.